الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم المولى حسبي Bermanfaat pelbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili lahir pada tahun 1939
di Alurustar, Kedah. Bapanya Syekh Abdul Qadir berasal dari Mandiling, Indonesia dan berhijrah ke Malaysia ketika berusia 14 tahun. Pendidikan awal Syekh Muhammad bermula di Madrasah Darul Ulum, Makkah yang diasaskan rakyat Malaysia dan Indonesia. Beliau kemudian mendalami ilmu dengan bimbingan bapanya selama 7 tahun di Masjidil Haram. Syekh Muhammad merupakan salah seorang dalam kumpulan pertama yang diterima masuk ke Universiti Islam Madinah. Syekh Muhammad pernah dilantik sebagai jemaah ahli syura urusan agama Masjidil Haram dan guru di Ma'had Al-Haram di Makkah. Beliau juga pernah diutus ke Asia Tenggara oleh Darul Ifta Arab Saudi untuk memantau urusan dan hal ehwal agama. Syekh Muhammad terkenal dalam kalangan jemaah dari Malaysia dan Indonesia serta negara-negara Asia Tenggara yang lain disebabkan peranan penting beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram. Beliau merupakan salah seorang daripada 15 orang guru agama yang dipilih mengendalikan kelas agama dan beliau satu-satunya anak Melayu yang diberikan kepercayaan oleh pihak pentadbir Masjidil Haram. Syekh Muhammad turut diberikan keistimewaan untuk menyampaikan ceramah dan mengajar di sudut yang berhampiran dengan Kaabah dan selari dengan Hajarul Aswad. Syekh Muhammad, ulama kebanggaan ummah dan dunia Melayu, meninggal dunia pada 31 Julai 2012 pada usia 73 tahun.
kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang berdengar dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat ini Allah suruh kita bersegera. Ya, bersegera menuju keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya kita beroleh syurga yang luas, yang lebarnya sahaja seluas langit dan bumi. Bagaimana? Jadilah orang bertakwa, kerana hanya orang yang bertakwa sahaja layak masuk syurga. Bagaimana nak jadi orang bertakwa? Allah jelaskan dalam ayat lepas ni. Maka saya ringkaskan kepada 4 perkara. P yang pertama ialah pemurah. Sentiasalah kita melakukan infak ketika senang maupun susah, ketika bahagia ataupun derita. Pelik bunyinya kalau kita diminta bersedekah ketika susah, namun itulah letaknya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi ketika kaya perkara biasa, tetapi memberi ketika susah itu luar biasa. Yang kedua ialah penyabar. Orang yang sering bersabar dalam menahan kemarahannya. Jika ia mampu melepaskan kemarahannya, dia menahannya. Dan itu adalah tuntutan bagi orang yang bertakwa. Pemaaf. Orang yang selalu maafkan orang lain. Ramai orang mahu dimaafkan tetapi tidak bersedia memaafkan orang lain. Maka maafkanlah orang lain, tuan-tuan. Seperti mana kita mahu kita dimaafkan. Dan yang terakhir, pentaubat. Orang yang segera bertaubat apabila menyadari kesalahan dan dosa yang dilakukan. Kita tidak beria-ia melakukan dosa tersebut. Tidak berniat untuk mengulanginya semula. Kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang luas. Sebab hari ini dalam dunia hari ini, kekalahan hari ini, kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian itu, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Coba Pak, senang bertuhan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, sedang bersama Destinasi IKIM bertemankan Syafiq Saleh dan juga Mona Jasman di petang Rabu ini. Dan Alhamdulillah, Mona bila sebut di petang Rabu, sahabat pendengar pun dah sebenarnya menanti di setiap sorong radio masing-masing. Dan juga di Facebook Live IKIM FM kita dah pun siarkan waktu ini menerusi rancangan yang dah pun kita sediakan petang ini. Ya, insyaAllah petang ini bersama setiap hari Rabu bersama rancangan Tanyalah Kami. InsyaAllah untuk masih kita bersama untuk musim baru tahun ini 2021 bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Fellow Pengarah Pusat Syarah. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor? Doktor. Khabar baik, baik. Masya-Allah. Doktor bicara itu Doktor masih nak beri pengumuman ya, Doktor? Ini tempat yang paling sesuai kat rumah saya ni untuk saya duduk yang dekat sikit dengan wifi. Kalau tidak nanti dia apa sikit. Tak apa. Orang kata biasalah kan, bekerja dari rumah ni dia kena ambil tempat-tempat yang ada feel. Betul ke, Doktor? Iyalah. Kemudian berebut pula dengan isteri, dengan anak-anak yang nak belajar. Kelas online kan? Iyalah. Masya-Allah. Apa-apa pun, Doktor, terima kasih, Doktor. Masih lagi luangkan masa bersama kita di Radio IKIM petang ni. Kita nak bawakan lagi, Doktor, perbincangan kita yang boleh sama-sama kita bukakan ruang peluang juga kepada sahabat kita untuk sama-sama berikan soalan, pertanyaan di talian WhatsApp konti kita dah pun aktifkan sekarang 01129004 juga di Facebook Live sekarang ni kita sedang bersiaran langsung di situ. Anda boleh sama-sama tonton, boleh tengok ni kat rumah Dr. Farid ni, kan? Kita boleh sama-sama ajukan pertanyaan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Tentang tajuk petang ini, adab dan batas menghormati penganut agama lain. Dan sebenarnya banyak soalan, Doktor, yang sampai kepada rancangan Fas'aluna untuk juga kita nak Doktor jawab tentang soalan-soalan yang dihantar, insya-Allah. Baik.
Kita nak bawakan soalan ke mana? Ya, kita untuk mukadimah lebih dahulu Jom. daripada Mungkin doktor. saya mulakan dulu Syafiq dan Mana. Boleh. Silakan doktor. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan hormati sekalian, kerana kita dapat bersama-sama lagi dengan izin inayah keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam program Fas'aluna ini, dan kita nak menyambung sedikit perbincangan kita pada minggu lepas kerana masih ada beberapa persoalan yang masih ditanya tapi kita tidak dapat menjawabnya. Tetapi baik kalau saya berikan sedikit mukadimah di sini, terutama sekali kepada pendengar yang mungkin tidak mendengar kita pada minggu yang lalu, Syafiq dan Muna, ya. Kita bercakap tentang adab dan batas dalam menghormati agama dan penganut agama lain. Kenapa? Kerana masih timbul isu-isu berkaitan dengan hal ini. Dan kita telah jelaskan bahawa prinsipnya ialah bahawa Tuhan sendiri menjadikan makhluk itu dalam bentuk yang pelbagai. Bukan sekadar manusia, tetapi kalau kita tengok di sekeliling kita pun pokok pun tak ada yang sama sangat, mohon ada Syafiq, ya. Kecuali kalau kita masuk estate lah, orang tanam pokok kelapa sawit saja, kelapa sawit sajalah yang kita nampak. Tapi kalau kita tengok hutan yang asal yang Tuhan jadikan itu pelbagai. Malah kelapa sawit tadi pun kalau kita tengok tak sama antara satu dengan yang lain tu, mesti ada perbezaan dia, kan. Dan begitu juga yang lain-lain. Memang Tuhan jadikan cara pelbagai. Dan dalam konteks manusia juga Tuhan jadikan begitu juga, ada kepelbagaian dari sudut warna kulitnya berbeza, kaum dan bangsanya berbeza, saiznya pun ada yang berbeza, ada yang mungkin tinggi sikit, ada yang rendah sikit. Warna mata juga berbeza, Syafiq dan Mona, ya. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat ialah ada perkara-perkara perbezaan yang Tuhan jadikan ini sifatnya dia tidak boleh diubah, Syafiq dan Mona, ya. Macam Syafiq kalau dah mata warna macam tu tak payahlah nak tukar-tukar jadi warna lain pula. Warna biru-biru. Biru, tapi kalau dah hidung tu tak berapa nak macam Mat Saleh tu. Hidung komta. Dia kekal macam tu lah. Orang utara kata, kan. Itulah. Jadi itu tak perlulah kita ubah, sebab Tuhan memang jadikan itu berbeza-beza, dan bukan itu petanda ataupun neraca pada kemuliaan seorang. Kita dijadikan bagaimanapun, yang lebih penting nanti ialah kita punya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu pada pandangan Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa. Oleh kerana itu, perbezaan-perbezaan yang tidak boleh diubah tu kita tak perlu risaulah, Mohon dan Syafiq, ya. Tetapi ada bentuk perbezaan, tetapi dia perbezaan yang boleh berubah. Contoh seperti misalnya kita punya akhlak, tingkah laku, kan. Ada setengah itu dia perangainya, akhlaknya buruk disebabkan oleh pengaruh keadaan, oleh suasana, oleh faktor sekeliling, kawan-kawannya, kan. Mungkin dia bercampur dengan orang-orang yang tidak baik, maka akhlaknya jadi tidak baik. Mungkin asalnya akhlaknya baik. Ilmu misalnya, mungkin ada seseorang itu dari dia jahil, dia jadi berilmu kerana usahanya untuk mencari ilmu, kan. Dan begitu juga dengan konteks agama. Agama ini dia macam, memang ada kepelbagaian dalam agama, tapi agama itu sendiri merupakan satu sistem kepercayaan dan amalan yang kita lakukan, yang sebenarnya bergantung kepada apa yang kita percaya dan apa yang kita ketahui sebagai penganut agama itu. Jadi sebab itu
betul di sana ada kepelbagaian dari sudut agama, tetapi kita juga boleh misalnya kalau kita meyakini sesuatu perkara, sebab itu dalam Islam kita yakin bahawa agama Islam yang Tuhan turunkan kepada kita ini melalui risalah Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang benar, wahyu yang benar, dan dia penerusan dari risalah nabi-nabi yang terdahulu, bermula dengan nabi yang pertama iaitu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama juga. Jadi bila berlaku perbezaan dalam agama itu, kita yakin bahawa kalau kita betul dalam pendekatan kita memanggil manusia itu kepada jalan yang bagi kita yang fitrah bagi mereka, seperti yang kita ceritakan pada minggu yang lalu, manusia itu telah pun sebenarnya mengangkat syahadah, mengangkat persaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mereka dihantar ke hidup di dunia ini. Jadi dari segi itu, bila kita berdakwah itu sebenarnya kita memanggil mereka kepada fitrah mereka untuk tunduk kepada Tuhan yang esa itu. Cuma kita dah sebut juga bahawa kita tidak boleh lakukan dengan cara paksaan, kerana di sana ada hak yang juga agama kita juga berikan kepada orang-orang yang nak berpegang dan percaya kepada sistem kepercayaan ataupun akidah yang nak mereka pegang itu. Okey, berdasarkan itu Maulana Syafiq, bila kita hidup hari ini dalam keadaan kepelbagaian ini, ada beberapa prinsip, ringkas saja sebelum kita pergi pada soalan-soalan itu. Ada prinsip yang para ilmuwan dan para ulama kita menegaskan adab kita kepada orang-orang yang beragama berbeza ini. Pertama sekali, walaupun kita berbeza agama, kita kena menghormati seluruh manusia itu atas dasar kemanusiaan. Kerana manusia itu juga, Quran menyebut walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam itu. Maksudnya walaupun dari segi agama berbeza, tetapi dari segi fitrah asal mereka itu juga, mereka merupakan manusia atau makhluk yang Tuhan jadikan yang layak untuk dihormati, yang punya dignity, punya kemuliaan. Jadi walaupun kita berbeza dari segi agama, tetapi kita masih kena hormat orang yang berbeza agama itu atas dasar kemanusiaan. Kita kena, kalau dia ada masalah, kita harus bantu. Kalau kita kalau kita nak hidup bersama, kita harus tolong menolong antara satu dengan yang lain. Itu tidak kira agama, itu sebenarnya merupakan prinsip-prinsip kemanusiaan. Itu pertama. Yang kedua, kepelbagaian akidah dan kepercayaan itu juga merupakan sebahagian daripada sunnatullah. Memang itu yang juga sebahagian daripada kejadian yang Tuhan jadikan. Walaupun saya sebutkan tadi bahawa di sana ada ruang untuk kita memanggil mereka dalam konteks dakwah dan berdialog, bertukar-tukar pandangan. Tetapi perbezaan itu juga harus diterima. Pada awal-awalnya itu harus kita menerima perbezaan. Jangan awal-awal lagi Syafiq dan Mona dah nak bawa satu ideologi, kita nak satukan sama saja semua manusia atas dunia ni. Kalau tidak, kita akan angkat senapang, angkat gaduh nanti, pedang. Itu bukan prinsip yang diajar oleh agama kita. Maknanya kekal berbeza. Cuma kalau ruang adalah ruang dakwah, ruang memanggil. Sebab kita dah kata tadi, asasnya itu adalah asas ilmu. Asas kepercayaan itu juga berdasarkan pada ilmu. Yang ketiga, dalam Al-Quran, dalam ajaran agama juga, orang-orang Islam itu tidak diperintahkan untuk menentang orang-orang yang berbeza akidah hanya kerana akidah kita berbeza. Itu tidak ada perintah-perintah yang kita mudah-mudah boleh angkat senjata dan pergi musnahkan siapa-siapa saja berbeza akidah.
Dia mesti ada sebab-sebab tertentu yang betul-betul bersifat daruri yang kita membolehkan kita akhirnya mengangkat senjata ni, Maulana dan Syafiq ya. Kita pun dah sebut pada minggu yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya pun berperang. Kalau kita lihat konteksnya itu bukan kerana Nabi secara sengaja pergi menyerang, tetapi banyaknya hampir seluruhnya adalah merupakan defensif, mempertahankan orang Islam dan juga agama. Dan yang terakhir sekali Syafiq dan Mona, Islam juga memerintahkan kita supaya berlaku adil kepada setiap manusia, termasuk kepada orang-orang yang beragama bukan Islam. Kerana mereka ada hak dan mereka juga ada perkara yang harus kita berikan kepada mereka. Kewajiban yang kita harus berikan sebagai sama ada kita majoriti, kita merupakan orang yang memegang amanah untuk memelihara mereka, seperti mana yang berlaku dalam sejarah Islam itu. Bila Islam itu memerintah dan ada kelompok-kelompok kecil, maka harus dipelihara hak mereka, dan mereka itu berada dalam jaminan orang-orang Islam. Nah, mungkin dari konteks itu tak sama betul lah dengan pada hari ini, tapi contohnya dalam negara kita, mungkin orang Islam lebih dominan, lebih majoriti dari segi jumlah, dan kita mungkin dari segi politik pun kita agak lebih daripada mereka, maka kita punya hak dan tanggungjawab untuk menjaga maslahah siapa-siapa sahaja orang yang berbeza agama yang duduk bersama-sama dengan kita. Baik. Dan jadi itu kan beberapa perkara asas lah yang harus kita jadikan sebagai adab kita dalam kita duduk dalam sebuah negara yang berbeza agama dan bangsa. Syafiq dan Mona. Itu dia yang perlu kita ingat sebenarnya, doktor. Walaupun kita ni berbeza, tapi jangan menghina. Kan? Kita menghormati antara satu sama lain. Tambah-tambah kita sebagai orang Islam sendiri, kita sendiri yang buat hormat tu, kita tunjukkan kebaikan, malah itu menjadi dakwah kan. Orang lain tengok kita, masya-Allah baiknya, siapakah dia dan agama dia. Bagus tu. Okey, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Kekal setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama di Destinasi IKIM bertemankan Syafiq Saleh dan juga Mona Jasman. Alhamdulillah, Mona. Hari ini kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ni kan, kita sedang menghadapi pandemik yang kita tengah lalui ini, dan saya kira sangat-sangat memberikan juga hikmah apabila kita lihat antara kita semua, berlainan agama, bangsa, semuanya dapat bersatu, kita sama-sama memberikan kerjasama untuk memberikan yang terbaik
dengan keselamatan dan kesihatan kita. Itu satu contoh yang terbaik sebenarnya untuk kita nak wujudkan keharmonian. Dan apa yang kita bincang hari ini berkaitan antara kita menghormati antara penganut dari berlainan agama. Dan untuk itu doktor, sebenarnya kita dah pun ada soalan yang kita dapat di talian WhatsApp Konti, juga di Facebook dan juga soalan-soalan terkumpul, Mona. Ya, betul. Dari minggu lepas lagi ada beberapa soalan doktor untuk waktu ini. Mungkin kita bertanyakan soalan pertama. Ada yang bertanya, doktor, boleh kita mengucap ucapan selamat kepada penganut agama lain yang merayakan hari kebesaran agama mereka? Bagaimana doktor? Okeylah. Silakan doktor. Ya. Ini isu yang orang kata evergreen ni. Setiap kali nak ada perayaan agama nanti akan adalah soalan-soalan sebegini. Dan baru-baru ni pun saya tengok timbul balik. Dan dia jadi isu kerana ada perbezaan pandangan di situ, Syafiq Ramana ya. Memang para ulama ada perbezaan pandangan, tetapi saya dah melihat hujah-hujahnya. Hujah yang mengatakan bahawa tak boleh kita mengucapkan, dia secara khusus soalan itu tentang Christmas lah baru-baru ni kan. Yang tidak membenarkan, para ulama yang tidak membenarkan itu kebanyakannya atas dasar kerana dia kata kalau kita mengucapkan selamat hari Christmas itu kita mengiktiraf hari lahir Jesus itu, sedangkan kita sendiri agama kita tidak mengiktiraf kewafatan Nabi Isa di salib itu, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah tidaklah maknanya dia dibunuh, Nabi Isa itu dibunuh, tetapi dan tidak disalib, tapi digantikan dengan orang yang lain. Tetapi isunya yang hujah yang mengatakan bahawa kalau kita mengiktiraf, dan mereka mengatakan berdasarkan hadis yang mengatakan ar-ridha bil kufri kufrun, siapa yang meredai kekufuran maka ia juga kufur. Ulama-ulama yang lebih ramai sebenarnya mengatakan perkara itu harus kerana pertamanya bila kita mengucapkan selamat hari raya mereka itu, kita bukan mengiktiraf Syafiq Ramana ya. Kita sekadar mengucapkan selamat atas dasar kerana mereka itu merayakan hari itu, maka kita ucapkan keselamatan bagi mereka dalam merayakan apa yang mereka percayalah. Dan jelas sekali saya tak rasa Mona dan Syafiq pun kalau kita kata Merry Christmas kepada kawan Kristian kita dalam hati kita mengiktiraf kebenaran agama Kristian. Itu jelas saya rasa, dan orang Islam pun dalam kita ta'amul kan, kita bersama bermasyarakat itu, kita tidak pernah punya niat itu bila kita mengucapkan apa-apa bentuk ucapan, termasuklah ucapan keagamaan, bentuk perayaan itu kepada orang bukan Islam. Dan kalau kita tengok orang-orang ulama-ulama yang mengharuskan itu juga memberikan hujah-hujah yang juga kuat. Misalnya ada ayat Quran yang mengatakan wa idza huyitum bitahayyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dalam surah An-Nisa ayat 86 yang menyebut, dan apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Jadi macam Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahawa itu kiasan kepada perbuatan kita menghormati. Jadi ucapan itu adalah tanda hormat, bukan tanda kita mengiktiraf apa yang mereka lakukan. Jadi kita tak nak panjangkan perbahasan itu, tetapi memang kalau kita lihat fatwa pun, ya, seperti contohnya fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan yang lalu, panjang huraiannya itu, dan dalam tarjihnya itu mengatakan bahawa disebabkan dalam ucapan-ucapan kita itu jelas bahawa kita tidak berniatkan untuk mengiktiraf kebenaran agama mereka itu, maka ia bersifat harus, yang tidak jadi isu, dan melainkan kita benar-benar sama-sama seronok merayakannya, dan kita pun rasa apa yang mereka lakukan itu betul, itu cerita yang lain.
Tapi kita maklum bahawa dalam konteks kita hari ini, bila kita menyebut ucapan itu, kita menyebut tanpa niat pengiktirafan dan juga tanpa niat tasyabuh. Kita bukan nak mengikuti, tapi sekadar kita memberikan ucapan kepada sahabat dan juga jiran dan juga kawan kita. Dan kalau tak perlu, tak payahlah kan. Jangan kita seronok pula pergi cari semua orang tu, kita pergi ucap sana ucap sini. Kalau tak ada keperluan, tak perlu. Itu prinsipnya. Betul. Begitulah saya punya huraian Maulana Syafiq. Okey, baik, kita teruskan lagi doktor dengan satu lagi soalan yang kita dapat di sini. Soalan yang kita dapat di Facebook namanya Sidah dari Switzerland ni doktor, yang sedang tonton kita juga waktu ini. Katanya, saya tidak bertegur sapa dengan jiran saya bukan Islam. Okey, dah lama dah sebenarnya, sebab attitude-nya tu yang selalu suka hina orang lain dan juga agak memberikan satu kata-kata tak baik tentang orang Islam. Adakah ini juga dikira saya memutuskan silaturahim, dan minta penjelasan doktor? Dia bergantung kepada sikap kita dan juga sikap jiran kita itulah. Kalau sikapnya itu betul-betul keras terhadap kita, antagonistik kan, kalau orang Penang kata, kepada kita, dia keras, dia asyik nak memusuhi kita, maka untuk kita tidak bercakap dengan dia tu fair lah, maknanya adil lah, sebab dia pun tak nak bercakap dengan kita. Malah dia sering memberikan kata-kata yang tidak baik kepada dia. Tetapi kalau ada ruang untuk kita menerangkan Syafiq dan Mona tentang kebenaran dan kebaikan Islam, sebab kita kena bermula dengan Islam itu agama rahmah, agama rahmatan lil alamin, ini yang kita selalu sebut kan. Dan Nabi itu memang dihantar untuk memberi rahmat bukan sekadar kepada orang Islam, tapi juga kepada semua manusia, seluruh manusia, malah seluruh alam. Maka sebenarnya jika ada ruang untuk kita menjelaskan, kita harus jelaskan. Kerana hari ini ramai orang dikelirukan dengan pelbagai bentuk penceritaan, pemberitaan yang tidak adil, tidak tepat, khususnya kepada orang Islam, atau apa yang kita panggil sebagai Islamofobia ni kan. Mungkin Sidah ni yang datang dari Switzerland, yang berada di Switzerland, pastinya salah satu fenomena yang terpaksa dihadapi oleh orang Islam yang mungkin minoriti di sana itu adalah apa yang dipanggil sebagai Islamofobia. Perasaan benci dan takut kepada Islam kerana dimomokkan, disalahfahamkan dengan pelbagai bentuk penceritaan, naratif-naratif yang sebenarnya tidak betul terhadap Islam. Jadi sebaik mungkin ikutlah kekuatan kita yang kita ada. Kalau kita boleh bercakap kembali, membalas kembali dengan benda-benda yang baik, menceritakan tentang Islam, itu yang terbaik. Tapi kalau dah tak ada ruang itu, nak buat macam mana? Dia pun tak nak bercakap, tak nak mendengar kita duduklah diam-diam. Itu je lah. Mana ada Syafiq. Itulah, berdiam tu lebih baik kan, supaya tak ada timbul apa-apa masalah ataupun tidak timbul lagi tersalah cakap kan. InsyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika doktor, dan kembali selepas ini kita ada lagi beberapa soalan yang bakal kita bawakan kepada perbincangan ini. Dan para pendengar kekal bersama kita di waktu ini di kita punya Facebook Live lagi. Dan kita akan kembali selepas ini insyaAllah. Kekal setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kurma Hidayah dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam ni lah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana.
Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Buku terbitan IKIM Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti memberi pendadahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. Daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dengarkan IKIM di Miri Sarawak 104.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarah IKIM di talian Skype waktu ini. Dan terus mana? Kita ada soalan tu. Ya, ada soalan pada waktu ini doktor yang terkumpul dari minggu lepas bertanya bagaimana nak meyakinkan penganut agama lain boleh murtad dan hanya agama Islam tidak boleh murtad. Mungkin ada persepsi dari non-Muslim yang dia tak boleh keluar dari agama mereka, tapi Muslim tak boleh keluar dari agama, tapi mereka boleh. Mungkin mereka ada bertanya-tanya kan? Bagaimana kita persediaan untuk memberikan penerangan doktor tentang isu ni. Ya, doktor. Ya, ni terima kasih. Sama. Ini memang soalan yang berat sikitlah kerana dari segi psikologinya memang ini gambaran yang sering diketengahkan kepada agama Islam untuk menunjukkan bahawa agama Islam ini tidak toleran, tidak
terbuka. Kerana kita membenarkan orang masuk ke agama kita, tapi kita tidak membenarkan orang Islam keluar daripada agama. Atau dengan kata lain, murtad lah, yang kita sebut sebagai murtad. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh melihat dari sudut perspektif orang luar. Kita harus melihat dari sudut perspektif kita, dan kita cuba menghuraikannya itu dari sudut kerangka kita. Maksud saya macam ni. Pertama sekali, kita bermula dengan, kalau ingat pada minggu lepas saya ceritakan bahawa kita bermula dengan kita yakin dengan kebenaran agama Islam ini. Dan kita kata dekat, kalau orang nak mengkritik Islam kerana isu tadi itu, kita harus katakan kepada mereka, kalau mereka juga yakin dengan agama mereka, mereka juga tidak mudah-mudah untuk membenarkan siapa-siapa sahaja yang berada dalam agama itu untuk mudah-mudah keluar. Itu secara mudah cakaplah. Kalau nak mudah lagi, Syafiq dan Mona, saya bawa satu macam permisalan. Saya pernah bawa contoh ni. Katalah dalam keluarga kita tiap-tiap hari makan benda yang sihat. Makan sayur, makan buah, makan daging, makan yang sihat-sihat. Tiba-tiba satu hari itu ada adik kita dia nak pergi makan najis. Ataupun dia nak makan sampah. Bila kita tanya kenapa, dia kata suka hati, ni hak saya, dia kata. Hak asasi saya nak makan apa, kan? Kita sebagai ahli keluarga yang rapat dengan dia, dah pasti kita akan halang dia, betul tak? Ya, betul. Kerana dari kita dan ahli keluarga kita dan juga adik kita yang nak buat benda tu pun, kita yakin bahawa apa yang dia nak buat itu adalah tidak baik, dan dia dah mendapat sesuatu yang lebih baik sebelum itu, makanan yang baik. Dari sudut agama, kita taklah kata apa maksudnya, kita kalau dengan bukan Islam, kita kena jaga bahasa kita lah. Kita kata bahawa kita orang Islam, kita yakin bahawa agama kita benar, dan agama kita juga mengajar kita bahawa kalaulah kita melanggar prinsip-prinsip agama kita, misalnya kita mensyirikkan Tuhan misalnya, itu adalah satu perkara yang besar kesalahannya. Jadi orang yang nak keluar dari agama Islam ni semacam itulah, dia nak tinggalkan satu prinsip yang begitu tinggi nilainya, itu tauhid, dan nak mengambil satu prinsip yang lain yang kita rasa amat merosakkan dari sudut akidah, dari sudut agama. Jadi dah pasti takkan mudah-mudah kita nak membiarkan dia lakukan perkara tersebut. Sebab itu agama Islam itu sendiri telah menyusun, telah meletakkan batas di mana yang kita boleh berada, tetapi di mana yang kalau kita keluar itu, kita sudah macam masuk ke ruang-ruang yang akan merosakkan diri kita sendiri. Tetapi dari sudut hukum, itu masih diperdebatkan, ada khilaf dalam kalangan ulama, bunuh ke, ataupun kalau dia tidak dalam konteks, kalau dia murtad tetapi dia tidak go against Islam dan juga orang-orang Islam, itu dia tidaklah hukumnya sampai ke tahap bunuh. Itu diperdebatkan. Tetapi yang pasti, nilai murtad itu merupakan satu nilai yang amat buruk dan rendah dalam Islam. Kerana Quran sendiri menyebut bahawa dalam Quran, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Quran sendiri tak menyebut hukumnya, tapi Quran menyatakan bahawa sesiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu ia mati sedangkan ia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu adalah ahli neraka dan kekal di dalamnya. Itu sendiri sudah memberi nilai yang begitu rendah dan berat orang-orang yang keluar daripada agama. Jadi hukum itu satu hal yang lain, memang dalam ada pelbagai pandangan, tetapi yang pasti nilai murtad itu merupakan nilai yang amat. Jadi kalau dengan orang bukan Islam, kita harus nyatakan sebegitu, kerana kita katakan bahawa sebagai orang Islam, kita yakin
agama ini adalah agama kebenaran, maka sudah pasti tidak mudah. Dan kalau mereka juga merasakan bahawa agama mereka itu sepatutnya ada juga mekanisme sebegitu dalam agama mereka. Tapi kalau tak ada itu bukan isu kita lah, itu mungkin isu yang harus dibahaskan oleh orang-orang dalam agama lain. Yang pasti agama Islam itu dia lengkap dalam konteks syariahnya, sehingga setiap aspek itu dipelihara dan dijaga agar kemaslahatan khususnya akidah umat Islam itu terpelihara. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia. Kita kena faham dahulu dalam agama Islam ini sendiri, kita orang Islam ni kan, supaya tidak ada berlaku lagi kesilapan, kesalahan fakta yang akan kita nak maklumkan kepada orang lain juga. Baik, benar, sebenarnya kita ada sedikit saja waktu yang kita ada berbaki di hujung ni. Namun kalau kita lihat dari masa ni, Tuan Penerbit pun dah bagi hint juga ni, Doktor. Ya ke? Jadi Doktor, mungkin kita ada sedikit kesimpulan Doktor di hujung ni. Okey. Yalah, kita tak boleh nak jawab semua soalan kan. Betul. Kita bawakan tetapi insya-Allah kita boleh bawa dan kita boleh bahaskan dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Betul. Jadi hari ini kita cuba nak merangkum apa yang kita bincang pada minggu lalu, ialah persoalan adab dan batas. Hubungan antara agama dan bagaimana pergaulan kita dengan orang yang berbeza agama. Memanglah perkara ni dia kadang sukar sikit, Maulana Syafiq kerana setiap manusia itu psikologinya, kita kalau orang berbeza je kita memang sukar untuk kita nak bersama, tetapi kita harus terima hakikat. Dalam COVID ni pun macam Syafiq cakap tadi, bila ada common enemy, common interest, kita akan bersama insya-Allah. Kita akan ketepikan perbezaan-perbezaan yang ada. Jadi samalah, harmoni itu, keharmonian dan keamanan itu merupakan satu benda yang semua orang idamkan. Maka untuk mencapai keharmonian, keamanan dalam kehidupan ini, kita harus mengiktiraf perbezaan dan kita mengenepikan kepentingan-kepentingan peribadi kita yang mungkin akan menjejaskan hubungan kita dengan orang yang berbeza agama dan budaya dengan kita. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, supaya ada persamaan itu juga akan memberikan kita kekuatan, ekonomi kita akan maju, dan juga sebenarnya kita sendiri pun tidak menghalang apa-apa, asalkan mengikut garis panduan, dan juga yang paling penting dalam negara kita ada perlembagaannya, sama-sama kita hayati, insya-Allah. Insya-Allah. Dan di akhirnya terima kasih banyak Ustaz Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Doktor, insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang tonton dan juga ikuti kita rancangan Fas'aluna yang kita bawakan di setiap hari Rabu petang ini. Anda kekal bersama kita sebab macam-macam yang boleh kita sama-sama bawakan perbincangan soalan. Nama pun Fas'aluna pertanyaan. Jadi boleh terus hantarkan di talian WhatsApp konti kita, dan juga kita aktifkan lagi penerbit kita untuk alamat email. Alamat email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan para pendengar, terus setia bersama kami Destinasi Ikim, Inspirasi Infuriah Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Wallah. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di Ikim, Inspirasi Infuriah Islami. Bagaimanakah untuk kita meningkatkan probability untuk kita membuat satu keputusan yang baik dan tepat? Bagi pendapat saya, dia ada dua unsur di sini. Satu, kita mesti tahu apakah matlamat yang kita mahu capai. Yang kedua ialah apakah permasalahan ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi kita. Maka bila kita gabungkan dua perkara ini, maka kita boleh membuat satu keputusan yang lebih baik dan tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu. Dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Kim setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 29 Jamadil Awal 1442 Hijrah bersamaan 13 Januari 2021. Kangar Alustar 7.22 malam, Pulau Pinang 7.24, Ipoh 7.23, Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan Seremban 7.22. Bandar